Semalam dilaporkan bahawa kerajaan akan mewujudkan pusat penilaian COVID-19 CAC secara maya bagi menguruskan kes pesakit COVID-19 yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Pengerusi Pasukan Petugas Khas COVID-19 Greater Klang Valley, Datuk Dr. Chong Chi Kiong menjelaskan pemantauan kes-kes sedemikian akan dibuat secara maya tanpa keperluan hadir ke CAC secara fizikal. Perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah atau HSO pula akan diberikan melalui aplikasi MySejahtera atau lain-lain aplikasi. Langkah itu bagi memastikan kehadiran pesakit di CAC sedia ada dapat dikurangkan, seterusnya mengelakkan kesesakan. Baik, kita nak mendapatkan pandangan oleh pakar berkaitan dengan perkara ini. Kita terus saja bersama pakar Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, pandangan Prof mengenai CAC secara maya, apa langkah yang terbaik kalau kita akan melakukannya ini? Okey, secara umum ya, kalau penilaian klinikal ni, saya secara umum lebih cenderung kalau kita nak menilai klinikal seseorang pesakit itu secara realiti ya, maksudnya kita tengok patient, kita examine, periksa dia dan sebagainya. Pemeriksaan secara maya ni agak terhad ya, kadang-kadang ada maklumat-maklumat yang kita perlukan tu tidak dapat dipaparkan dengan jelas. Namun dalam keadaan sekarang ni yang mana keadaan yang kita dimaklumkan bahawa di CAC agak sesak ya dengan ramai mereka yang positif untuk dinilai, maka cadangan ya bagi mereka yang tidak bergejala ataupun bergejala ringan, pada pandangan saya boleh diteruskan pada platform secara maya ni, tapi dengan syaratnya individu tersebut faham ya, maksudnya apa yang nak disampaikan tu mereka faham prosedur apa yang nak dipantau setiap satu. Sebab pengalaman saya di lapangan kadang-kadang maklumat yang kita cuba sampaikan tu kadang-kadang tidak diberikan pemahaman seperti mana yang kita mahukan ya. Jadi keadaan tu perlu dipastikan yang pertamanya. Dan satu lagi ialah penilaian tu seelok-eloknya ada susulan. Maksudnya kalaulah pesakit tu dinilai tidak ada apa-apa yang membahaya, langkah susulan selepas itu perlu juga diberikan pemantauan. Maksudnya pada selang masa tertentu pesakit tersebut dipastikan ya keadaannya tidak berubah kepada stage klinikal yang seterusnya. Dan satu lagi saya berpendapat juga, kalau kita nak buat penilaian secara maya ni perlu dipastikanlah dia kawasan perumahan ya, pesakit mempunyai talian internet yang memuaskan ya. Dan satu lagi, ia perlu mendapat sokongan daripada keluarga rapat ataupun individu-individu yang dapat memberikan sokongan. Tidaklah hanya individu dengan keluarganya sahaja, tapi ada sokongan daripada jiran-jiran dan masyarakat setempat. Kalau ini dapat dilakukan, pada pandangan saya ia boleh dilaksanakan. Ya. Prof, selain dari pemantauan secara maya, apa yang boleh Prof cadangkan untuk ketika ini membantu mengurangkan kesesakan CAC? Saya berpendapat pemerkasaan di kalangan pengamal perubatan swasta ni boleh dicuba ataupun dilaksanakan dalam konteks ini sebab keadaan setting klinik tu sudah sedia ada. Jadi pada pandangan saya kalau saya kata mereka yang kurang bergejala ataupun tidak langsung bergejala boleh dinilai di pusat klinik ya, perubatan swasta. Dan di samping itu juga kalau misal katalah ya di tempat-tempat yang tidak mempunyai talian internet yang memuaskan, saya mencadangkan mungkin boleh diwujudkan pusat komuniti ya, yang mana mungkin di kalangan komuniti tersebut yang mempunyai doktor dan sebagainya dilatih boleh membantu dari segi membuat penilaian mereka-mereka yang memerlukan. Satu keadaan sokongan ataupun backup sistem ni perlu diwujudkan sebab pengalaman kita lah dekat lapangan memang talian internet ni kadang-kadang tidak dapat menjamin sesuatu keadaan yang kita harapkan. Jadi kalau kita boleh mewujudkan keadaan-keadaan seperti itu, saya jangkakan banyak yang dapat kita mudahkan dari segi penilaian keadaan klinikal pesakit ni. Ya Prof, satu lagi laporan yang mendapat perhatian semalam adalah berkenaan Perdana Menteri yang meminta Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV menilai semula kelonggaran SOP kepada individu yang telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga ada berkata ia termasuk dari segi pergerakan rakyat dan beberapa aktiviti sosial lain. Pandangan Prof mengenai kewajaran perkara ini?
dari segi kesihatan awam, saya berpendapat ia belum lagi sesuai untuk dilaksanakan pada masa sekarang. Ya, saya ada 3 sebab kenapa saya berpendapat sedemikian. Yang pertama ialah angka vaksin. Mereka yang sudah menerima vaksin sebelumnya masih lagi dalam jumlah 11 hingga 20%. Hanya di 3 buah negeri, ya, kalau saya tak silap, Perlis, Sarawak dan juga Labuan, ya, yang sudah melebihi daripada 20%. Dari segi angka, secara teorinya, dari segi kesihatan awam dengan pola jangkitan COVID-19 ni, kita memerlukan sekurang-kurangnya 40% ya, untuk kita menyaksikan penurunan kes. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya berpendapat masih belum sesuai. Yang keduanya ialah kita perlu memerhatikan sistem perkhidmatan kesihatan kita. Sekiranya hospital, ya, pusat yang menyediakan perkhidmatan kesihatan masih lagi dalam keadaan yang tertekan, pada pandangan saya pun masih lagi belum sesuai untuk dilaksanakan. Sebab kita perlu memikirkan kemungkinan, ya, jangkitan akan terus berlaku dan pusat-pusat perkhidmatan kesihatan ini akan menerima pesakit. Jadi kalau diberikan kelonggaran, kita bimbang penularan akan terus berlaku dan menyebabkan kesesakan, ya, masih berterusan. Yang ketiganya ialah dalam konteks sekarang ini kita menghadapi ancaman tularan varian Delta, ya. Dan ini ditunjukkan di beberapa buah negara, terutama di Indonesia. Sekarang ini epicenter telah berubah ke Indonesia, ya, dengan dikatakan bahawa varian Delta ni begitu menular sekali, ya, dalam jumlah yang sangat tinggi, ya, menyebabkan banyak jangkitan di sana. Begitu juga di Thailand dan beberapa buah negara di Eropah. Jadi berdepan dengan ancaman ini, pada pandangan saya kelonggaran itu masih lagi belum boleh diberikan. Jadi berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, saya berharap, ya, kelonggaran itu hanya boleh difikirkan setelah kita mencapai secara purata sekurang-kurangnya 40%, ya, mereka yang sudah divaksin dan sistem perkhidmatan kesihatan kita okey, dan seterusnya varian Delta bukan lagi merupakan ancaman utama dalam penularan COVID di negara kita. Prof, jadi sebaik-baiknya bila agaknya kelonggaran ini perlu diberikan? Saya berpendapat seelok-eloknya kita tengok pada indikator pada kadar yang divaksin tu, ya. Kalau saya kata kita sudah mencapai 40% dan sistem perkhidmatan kesihatan kita yang tidak lagi terbeban, ya, sebab dalam konteks sekarang ni kita satunya kena mengelakkan jangkitan dan satu lagi kita perlu mengelakkan kematian. Ya. Jadi dua-dua ni kita perlu imbangkan sebelum kelonggaran tu dapat kita berikan. Ya. Baik, terima kasih Prof atas. Tapi ya, teruskan. Tak, saya cuma ada satu lagi saya terlupa tadi nak mengatakan bahawa dalam konteks kita nak menunggu untuk mendapat 40% ni, gelembung keselamatan ni untuk mereka di sektor industri mungkin boleh diwujudkan. Yang mana mereka ini mungkin tidak perlu menunggu 40%, tapi sekiranya organisasi ataupun kilang tersebut telah mendapat yang pekerjanya sudah lebih daripada 50% sudah divaksin, saya beranggapan mereka boleh beroperasi seperti biasa. Baik. Terima kasih Prof untuk pandangan dan ulasan berkenaan. Itu tadi Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman.